P adalah pendekatan pembudayaan norma baru untuk mencegah penularan COVID-19. C adalah cegah COVID-19 dengan mendidik keluarga serta komuniti norma baru kehidupan. A. Amalkan tingkah laku baik bagi mengelakkan diri, keluarga dan komuniti dari jangkitan COVID-19. P. Patuhi SOP pengoperasian sektor-sektor utama negara dan lain-lain arahan kerajaan. P. Pantau status kesihatan diri dan keluarga. Segera dapatkan rawatan jika bergejala, lakukan saringan suhu badan dan gejala sebelum memasuki tempat kerja, institusi pendidikan, pusat jagaan seperti rumah orang tua dan sebagainya. CAPP bertujuan melindungi daerah hijau kekal bebas dari jangkitan COVID-19 dan menukarkan daerah kuning kepada hijau dalam tempoh 14 hari. Putuskan rantaian jangkitan COVID-19. Kita teguh, kita menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Alhamdulillah pada pagi ini kita bertemu lagi dalam rancangan ataupun program Influencer at Japan Terengganu bagi tahun 2020 dan bagi pihak Jabatan Penerangan Terengganu ingin mengambil kesempatan di sini untuk mengucapkan terima kasih kepada pelayar-pelayar FB yang sudi mengikuti secara langsung kami di Jabatan Penerangan Terengganu dalam program Influencer at Japan untuk tahun 2020. Dan untuk makluman kita semua bersama pada pagi ini merupakan program kita kali yang ketiga. Sebelum ini kita bersama dengan Imam Besar Masjid Negeri dalam program Ma'al Hijrah dan membangkitkan soal cintakan negara. Dan program kita yang kedua, kita bersama dengan Tuan Pegawai Penerangan Daerah Kemaman, Encik Muhammad Fadli Muhammad Yusof, yang bercakap tentang soal rukun negara. Dan hari ini saya tidak keseorangan, saya selaku moderator Influencer at Japan pada pagi ini, Haji Ahmad Syafri Husnaini bin Haji Muhammad dari Cawangan Perkhidmatan Komunikasi dan Pembangunan Masyarakat Jabatan Penerangan Terengganu akan ditemani oleh yang berusaha Tuan Roslan bin Hussein, iaitu pengarah agensi anti dadah kebangsaan negeri Terengganu. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Apa khabar pagi ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Terima kasih terlebih dahulu ucapkan atas kesudian bersama kami dalam menjayakan program kolaborasi ini di antara Jabatan Penerangan Terengganu dan juga agensi anti dadah kebangsaan. Jadi Tuan dah berapa kali datang ke Jabatan Penerangan ni Tuan? Alhamdulillah ni kali kedua. Alhamdulillah, terima kasih Tuan. Tuan berasal dari mana ya? Saya berasal daripada Sarawak. Oh, sudah lama di Terengganu? Berkhidmat di Terengganu Ya. hampir 2 tahun. Oh, Alhamdulillah. Banyak kami khidmat di kawasan Semenanjung. Ya, Alhamdulillah, terima kasih Tuan. Dan kalau datang ke Terengganu ni Tuan, kalau tak makan kau boleh kau tak sohak. Betul-betul. Ya. Dah sarapan pagi ya Tuan. Alhamdulillah. Dan, Pagi dia- sempat boleh pagi. Alhamdulillah. Dan kita ada tagline kita lah, negeri cantik, budaya menarik dan orang yang baik-baik. Dan insya-Allah program ini akan berjalan dengan lancar sampai ditemani oleh pengarah agensi dadah kebangsaan yang sudi bersama-sama dengan kami pada pagi ini. Dan di Sarawak tu dia ada satu ungkapan, agi hidup agi Agi hidup bagi ngelaban. agi hidup agi ngelaban. Selagi hidup Selagi hidup kita akan terus kita akan berterima. Dan inilah yang menjadi satu wadah daripada agensi anti dadah kebangsaan negeri Terengganu ini yang di bawah pimpinan Tuan Roslan Hussein ini akan berjuang, akan bercakap tentang soal masalah dadah ini. Dan kita merasakan bahawa dadah ini merupakan satu masalah global yang berlaku di mana-mana negeri Tuan, termasuk juga di negeri Terengganu dan di daerah kita sendiri. Memang hari ini menjadikan dadah memang daripada dulu sampai sekarang merupakan musuh utama negara kita. Dan inilah yang kita nak membenteraskan, yang kita akan bercakap peranan kami di Jabatan Penerangan Terengganu dari dulu sampai sekarang. Kami membantu pihak kerajaan untuk memasarkan dasar-dasar yang dibuat oleh kerajaan daripada dulu sampai sekarang. Termasuklah kalau dulu Jabatan Penerangan Terengganu ni, Jabatan Penerangan Malaysia ni Tuan, kalau kita teringat masa kecil dulu kan, Tuan selalu tengok Jabatan Penerangan, kita ada wayang pacak. Itulah wayang pacak tu, kita main wayang pacak. Bila di pertengahan di pertengahan program tu kita akan berhenti, kita akan stop dahulu
untuk kita kempen, bermacam-macam kempen. Masa itu ada Amanah Saha Nasional Berhad, kempen anti dadah, edit dan sebagainya. Dan hari ini, oleh kerana dunia makin berubah, orang kata maklumat di hujung jari, kita buat program melalui FB Live ini, kita bersemuka dengan pelayar-pelayar untuk kita maklumkan kepada masyarakat di luar sana tentang apa program-program dan aktiviti yang dilakukan oleh pihak kerajaan. Dan hari ini saya bawakan anda semua bersama pengarah agensi anti-dadah kebangsaan yang akan bercakap. Kita akan membincangkan isu penyalahgunaan bahan dan pelancongan sosial ke arah pemantapan patriotisme ataupun semangat cintakan negara. Dan sebelum itu tuan, kita masih lagi berada dalam tempoh PKPP, tempoh kawalan PKPP ini, dan sehingga 31 Disember inilah kita perlu mengamalkan norma baru. Kita perlu memakai pelitup muka, dan saya ada bawa ni tuan. Tapi kita nak bercakap tak boleh pakai, nanti tak dengar susah. Alhamdulillah kita ada bersama-sama dengan kita, dan kita sentiasa memakai hand sanitizer ini untuk membasmi kuman, dan juga kita perlu sentiasa membasuh tangan menggunakan sabun ataupun hand sanitizer demi memastikan rantaian COVID-19 ini akan dapat dihapuskan. Baik. Dan sebelum itu saya nak memperkenalkan kepada pelayar FB di luar sana, mengatakan bahawa agensi anti-dadah kebangsaan ini merupakan satu agensi yang berada di bawah Kementerian Dalam Negeri dan merupakan peneraju untuk membenteras penyalahgunaan dan subten di Malaysia yang meliputi pendidikan, pencegahan, penguatkuasaan dan juga keselamatan, rawatan, perubatan, pemulihan dan juga hubungan antarabangsa. Baik tuan, pagi ini kita nak bertanyakan terlebih dahulu untuk orang yang pertama ini. Untuk soalan yang pertama ini, kita nak minta pihak tuan nyatakan apakah perkhidmatan yang disediakan oleh agensi anti-dadah kebangsaan dalam mengawal penyalahgunaan dadah ni. Silakan tuan. Okay, terima kasih Tuan Berita. Jadi terlebih dahulu saya bagi pihak agensi dan kebangsaan Negeri Terengganu mengucapkan terima kasih dan tahniah kepada pihak Japan Negeri Terengganu yang telah berusaha untuk mengadakan program yang seumpama ini. Ini maklum kali ketiga. InsyaAllah kita akan beri sokongan terbaik untuk program-program seperti ini pada masa akan datang. Ada jemput lagi, tapi yang untuk yang pertama ni pun kita rasa bangga sebab program ini boleh memberi manfaat kepada masyarakat khususnya di negeri Terengganu ini yang sama-sama kita berjuang untuk memerangi COVID sekarang ni, musuh nombor satu. Tapi yang satu lagi musuh tak nampak ni, dadah ni pun satu musuh yang dah lama, saya lebih 30 tahun dah kita berjuang, tapi masih belum sampai ke tahap yang membanggakan dan menjadi cabaran kepada semua orang Malaysia. Masuk masyarakat dulu. Jadi untuk bagi balik kepada ADK ni, jadi untuk perkhidmatan yang ADK sediakan, kita seperti mana yang Tuan Merita maklum ni, kita ada empat cabang perkhidmatan, iaitu pencegahan, rawatan, pemulihan, perubatan, penguatkuasaan dan kerjasama antarabangsa. Jadi kembali kepada yang pencegahan ni, untuk makluman semua pendengar, dari segi pencegahan ADK memang kita tu yang paling pentingnya, sebab tujuan pencegahan adalah melindungi seseorang yang terlibat dengan penyalahgunaan dadah ke awal lagi. Kalau tak jadi penagih ni mungkin dah sukar untuk kita boleh diubat atau dirawat, tapi cuma makan masa, makan belanja tinggi. Betul baiklah kita mencegah daripada mengganti. Itu tumpuan pada pencegahan ni. Untuk pencegahan biasanya yang ADK pun kita strategi kita untuk memastikan program ni kita ada kumpulan sasar kita untuk pastikan secara tersasar program-program pencegahan ni. Yang pertamanya itu pencegahan keluarga bebas dadah. Seperti yang kita maklum, keluarga ini merupakan asas basic dalam sebuah masyarakat komuniti adalah keluarga. Sekiranya keluarga kita boleh cegah, insyaAllah lain-lainnya akan berjaya. Itu kita pastikan program untuk keluarga kita laksanakan dari masa ke semasa, terutama dari segi keluarga yang berisiko. Dan yang keduanya, kita tumpu kepada program institusi pendidikan bebas dadah. Kalau keluarga dah tak berjaya, kita ada sekolah lagi. Peringkat kedua. Di sekolah ni kita sedia maklum, kebanyakan anak-anak kita pun bersekolah ni daripada 8 pagi, 7 pagi, 7.30 pagi sampai ke tengah hari atau petang, sambung lagi kalau tuition. Dan bukan masa pendek, itu 1 hari. Kalau dari setahun, dari pendidikan pra sekolah lagi sampai ke universiti tu makan masa pun puluhan tahun. Jadi peluang kita nak mencegah tu ada lagi peluang di peringkat yang kedua ni, pendidikan bebas dadah. Itu yang kedua. Yang ketiganya, kita akan cuba bila dah terlepas sekolah ni, kita biasanya akan bekerja. Bila kita nak bekerja, ada kemungkinan tempat kerja pun tak semestinya selamat. Dan orang dah bekerja bila dapat duit ni pun kadang berisiko. Jadi kita adakan program tempat kerja bebas dadah, tingkat yang ketiganya. Ini peranan-peranan yang ni boleh menyekat untuk masalah penagihan dadah berlaku tempat kerja. Dan akhirnya komuniti bebas dadah. Komuniti semua lah.
kampung-kampung, di taman-taman perumahan, itu secara umumnya. Perlibatan semuanya kan. Jadi itu 4 peringkat untuk kita memastikan negara kita boleh mencegah sama-sama. Dan setiap perangai ada modul-modul dia yang kita laksanakan, mungkin antara DK sendiri dan ataupun kolaborasi dengan jabatan-jabatan lain yang membantu program pemulihan. Contoh di keluarga bebas dadah, tak semestinya DK. Kita lembaga penduduk ada buat program, pejabat agama ada bantu. Sebab DK bukan pakar semua. Betul. Jadi kita perlu jabatan macam contohnya pejabat agama pun dari segi keagamaan. Dari segi LPKN mungkin ada modul dia Termasuk untuk juga bantu kerohanian. kerohanian dia. LPKN ada program-program untuk keluarga dia buat. Kita buat kerjasama biasanya. Dan mungkin keluarga daripada kesihatan pun ada program. Kita buat bersama biasanya. Bukan EDK semata-mata. Dan dari segi institusi pendidikan ni, kita maklum, itu pun ada peringkat-peringkatnya. Untuk kita tengok peringkat sekolah rendah, ada kumpulan sasarannya. Itu kita untuk program khusus, program pintar biasanya. Ataupun nama penuhnya program intelek asuhan rohani. Itu pintar tu. Kumpulan asasar dia di kalangan pelajar sekolah rendah yang berisiko. Kita buat program umum ada untuk ceramah, pameran ada, tapi kita pilih yang kita rasa berisiko. Bukan dia berisiko lagi, tapi mungkin persekitaran dia berisiko. Kawasan. Mungkin adik-beradik dia, kalau ada yang terlibat, jadi kita anggap itu berisiko. Jadi kita pun ada program yang khusus untuk golongan sedemikian. Itu sekolah rendah. Dan kita naik pula ke sekolah menengah pun, kita ada program lagi. Program yang kita sebut Sayangi Hidup, Elak Derita Selamanya ataupun SHIELD. Program ni kita utamakan untuk pelajar 13 tahun sehingga 18 tahun sekolah menengah. Yang sama juga, yang mungkin di sekolah rendah dia okey. Bila sekolah menengah mungkin lain sikit suasana. Pengaruhi bukan sebaya. Pengaruhkan sebaya berbeza lah. Dan begitu juga dari segi kadang-kadang kita lepas PT3 sekarang ni, dia ada rasa kita dah berjaya mereka. Itu kadang satu kali ataupun selepas SPM kita dah ada masa honeymoon. Itu kadang berisiko pada pelajar pun kita bagi di peringkat sekolah dalam persekolahan. Dalam sekolahan supaya tak terjebak. Dan begitu dalam masa pekerjaan. Pekerjaan pun dari sektor pun ada kita tengok sektornya, bukan setakat sektor kerajaan memanglah. Sektor swasta pun agronomi contohnya. Termasuklah peladangan dan layan. Di situ pun ramai penagih-penagih. Risiko sebab bila nak kerja menggunakan tenaga kadang-kadang kudarat tak ada. Tapi nak bekerja berterusan, dia ambil dadah sebagai jalan singkat. Sebagai power dia. Macam suplemen dia boleh. Kalau nak bekerja ni boleh angkat sawit berat. Kalau tak mampu. Nak pergi ke laut, nelayan contohnya. Nak duduk laut, kalau tak ada ni, boring rasanya. Jadi mungkin satu cara dia ambil dadah. Sebab dia tak tahu apa nak buat. Jadi mungkin kita bagi pencegahan di peringkat tempat kerja ni, dia boleh cari alternatif lain untuk mengisi lompong-lompong ataupun nak mengatasi masalah-masalah yang tak ada kemampuan kerja ni. Dan begitu dari segi komuniti berdadah, kita pun mengharapkan peranan kita masyarakat, khususnya kita pada skuad anti dadah yang kita pilih di kalangan belia yang boleh membantu EDK di peringkat masyarakat dalam komuniti. Sebab kalau EDK sendiri pun kita tak ramai dan tak mampu. Jumlah kejawatan pun terhad, mampu nak jumpa semua orang terhad, jadi kita perlu NGO seperti skuad ni untuk membantu. Dan dalam masa yang sama kita ada program-program lain yang melibatkan jabatan antar jabatan. Seperti sekarang kita buat program institusi bersepadu. Mungkin saya akan jelaskan kemudian nanti. Itu melibatkan kerjasama di antara jabatan kerajaan dan pihak NGO. Itulah sebuah sikit pencegahan. Dan begitu yang keduanya, rawatan pemulihan. Rawatan pemulihan ni kita ada proses yang ada dua kategori lah. Yang satunya yang datang menyerah diri kepada EDK, ataupun yang keduanya EDK bukan tangkap, tapi sebenarnya kita nak tolong. Sebab biasa penagih ni dia tak nak berubah, tak nak datang sendiri. Jadi kita tolong keluarga bawa ke tempat pemulihan. Mungkin perasaan malu pada kita. Mungkin itu satu sebabnya. Memang keadaan kita, budaya kita malu. Kita malu bila ada keluarga kita terlibat penagih dadah, kita rasa malu, tak nak mengaku, ataupun kita rasa kita boleh kawal lagi. Tapi bila sampai satu masa nanti dah ahli keluarga terlibat dengan masalah penagihan ni, dia akan mengancam keselamatan keluarga. Dari segi nak ugut, dari segi minta sumber kewangan dah habis. Masa tu barulah keluarga dah tak boleh ada pilihan. Dia akan lapor kepada pihak PDRM ataupun EDK, ataupun mana-mana pihak dia akan minta bantuan. Yang macam ni kita tangkap tu lah, bukannya tangkap, kita bukan tangkap macam dia jenayah, tapi sebagai nak bantu mencegah dia daripada terus terjebak dalam masalah penagihan dadah. Itu yang dua kategori. Dan dalam masa yang sama, di seluruh negara pun ada pusat penagihan penadah sendirian yang didaftar bawah EDK untuk keluarga yang mampu boleh pergi sana. Dan setengah ada percuma pun. Bagi yang mampu
tak apa, dia boleh pergi ke pusat perbelanjaan swasta, bayar, memang tak ada rekod apa-apa pun, jadi boleh pergi ke sana. Dan bebas memilih, peluang ada. Kerajaan ada bagi percuma, swasta ada berbayar, kerajaan pada yang banyak kemudian lagi saya kata segi pusat kemudian kerajaan ni. Itu yang ni dalam masa sama IDK pun ada satu yang kalau puspen memang yang kes tangkapan kebanyakannya. Kalau kes sukarela kita ada klinik QNK. Kita ada lebih 12 sekarang. 12 di seluruh negara. Di seluruh negara 12. Termasuk ada khas untuk wanita, untuk remaja, ada kategori ini. Dan untuk yang terbaru lancar minggu lepas, untuk orang yang bekerja. Terutama penjawat awam dan sektor swasta yang majikan ataupun nak hantar kita bagi peluang kedua. Itu pun Dia pun secara percuma juga. percuma sepenuhnya. Tapi orang kadang tak nak percuma. Tapi dari segi malu tu masalah. Betul. Penagih sendiri dan keluarga. Kita cuba ubahlah persepsi malu ni sebenarnya. Kalau dulu kita tengok sejarah penagihan, kalau zaman dulu masalah penagihan kita anggap sebagai masalah sosial pada awalnya. Lama-lama pada tahun 1983 kerajaan ubah. Dah sebagai musuh nombor satu negara. Bila sebagai musuh ni, orang dah lain dah persepsi masyarakat bila terlibat ni mesti orang jahat. Bila musuh. Jadi bila Pandangan orang. tanam musuh sebelum sebagai sampah masyarakat jadi musuh. Tapi dalam era baru ni, globalisasi, orang tak anggap sebagai masalah sosial, tak anggap sebagai masalah keselamatan, musuh, tapi sebagai pesakit. Jadi kita kena ambil benda ni, ambil positif lah. Bila sebagai pesakit, macam kita kalau sakit, kita pergi jumpa doktor, dapat rawat hospital. Jadi macam ni kes dadah pun sama. Kalau dapat penagihan, pergi ke dapat rawatan. Apa penagihan pun sama, bukan sakit masalah penagihan dadah. Kita macam penagihan sekarang ni. Penagihan rokok ada, penagihan arak ada, penagihan trono ada, penagihan game ada, internet pun ada, handphone, gadget pun ada. Jadi semua tu perlu rawatan sebenarnya, semua penyakit. Jadi kita jangan malulah bagi keluarga di luar sana. Tak perlu malu sebab dia sakit, kita kena bantu dia. Kalau kita anggap sebagai penjenayah lain, lepas tu kerajaan bagi peluang untuk sebagai pesakit. Itu dari segi pemulihan. Dan memang saya sama, ada satu lagi EDK sediakan, Pusat Khidmat EDK ataupun CCSC, Care and Care Service Center. Ini di peringkat daerah. Di peringkat daerah ni kada setiap negeri ada yang lebih singkat masanya. Antara sebulan hingga 3 bulan je. Mungkin yang tak tegar lagi bolehlah pergi situ dapat khidmatan, program psikososial EDK sediakan, sambil kompleks kerohanian untuk masa tempoh singkat. Lepas tu dia boleh balik. Itu yang singkat, tapi yang dalam pusat tadi, puspen tu panjang sikit lah sebab dia ditangkap tadi. Sebab dia tegar sikit, lama sikit lah prosesnya. Setahun hingga 2 tahun bergantung pada prestasi tu. Tapi yang CCSC ni pendek tempoh masanya yang kita bagi peluang. Dan dalam masa sama ada lagi kita ada menyediakan pusat integrasi klien. Ini untuk yang bekas penagih. Bekas klien di pusat kemudian di puspen ni kita letakkan situ untuk transit dia. Bagi peluang cari pekerjaan, lepas tu dia rasa dia berdikari, kita lepaskan. Sebab kadang-kadang dia stigma masyarakat, Pandangan pusat, masyarakat. tak nak terima bekerja. Tapi kita buktikan dia boleh bekerja dengan baik, majikan ambil, kita lepaskan, masukkan orang lain ke tempat tu. Dalam masa yang sama kita ada lagi untuk kes tertentu contohnya yang kerjasama antara IDK dengan Majlis Agama Islam Negeri Selangor. Kita ada Baitul Islam. Ini pun orang jangan tahu. Sebenarnya kita IDK dengan Baitul Agama ada satu tempat Baitul Islam untuk penagih Islam yang ada masalah HIV. Yang tu pun kita keluarga tak terima, kita ambil juga dengan bantuan kerjasama dia, kita program bersama lah. Itu pun orang tak tahu benda tu ada di Serendah satu je. Itu memang khas untuk HIV. Sebab sekarang ni HIV secara umum di Malaysia ni penagihan yang terlibat dengan HIV kurang lah. Sebab kebanyakan yang HIV melibatkan hubungan seksual lah sekarang ni. Dari segi data melibatkan penagih memang kurang. Jadi kita kurangkan pusat untuk penagihan. Dan bersama kita pun ada di Puspen Serendah tu, di sebelah Baitul Islam tu memang pusat penagihan untuk kes HIV. Tapi sebelah tu ada. Lepas itu boleh masuk situ bagi yang nak dapat rawatan lanjut di situ. Dan dalam masa sama yang kita ramai tengok, kalau pusat sebenarnya kita boleh memuatkan 8,000 ke 9,000 saja. Dalam komuniti ni ramai sebenarnya. Dalam komuniti di bawah EDK daerah sendiri kita ada lebih kurang 50 ke 60,000 setahun. Ini yang jadi masalahnya. Yang perlu dapatkan rawatan secara lapor di bulanan. Ataupun lepas pusat pun masuk ke situ balik pengawasan tahun. Jadi kes yang ni memerlukan perhatian khusus daripada pihak daerah. Kita di daerah pun ada pegawai, ada
6 orang satu cawangan. Dengan kaki tangan. Purata 5 ke 6 orang. Nak menjaga kalau 50,000 bagi 10 negara, setiap daerah tu puratanya, kalau daerah di Terengganu ni yang paling tinggi dalam 1,500 ke 500. Jadi nisbah tu nak dibahagikan jumlah kaki tangan nak menjaga memang tak cukupi. Lepas tu program kita buat secara berkelompok dalam masa sehari, sekali seminggu melapor memang tak cukupnya. Tapi ada setengah klien sanggup datang berkali, 2 kali seminggu. Tapi setengahnya memang tak datang pun ada. Itu kita carilah. Kita cari supaya dia datang ikut program. Sebab itu sekarang ni dalam bawah regis kita tengok macam mana peranan NGO membantu pula. Sebab kita perlu bantuan NGO dan jabatan lain yang boleh memberi perkhidmatan kepada golongan penagih ni. Dan yang terakhirnya, kita pun ada penguatkuasaan. Penguatkuasaan ni sebenarnya bukanlah kita macam polis, macam JPJ nak cari salah. Kita penguatkuasaan lebih kepada membantu. Bantu. Ada keluarga buat laporan, kita bantu bawa mereka terlibat ke pusat pemulihan. Itu tujuan ni. Ataupun bagi program pengawasan tadi yang gagal untuk hadir program, itu pun kita bantu cari. Kalau bagi peluang pertama, kadang-kadang kita bagi peluang juga. Walaupun sepatutnya kalau tak hadir program, bila positif, boleh ditindakan, kena penjara 3 tahun, tidak lebih daripada 3 tahun dan sebat. Tapi kadang EDK bagi peluang lagi. Hadir, kita bagi peluang. Bila positif pun kita bagi nasihat lagi. Kadang-kadang dah tak boleh, barulah kita ambil tindakan undang-undang, masuk ke penjara. Itu pihak PDRM bersama sekarang ni. Pihak PDRM, kalau dah kes tu dah berkali-kali, dia bagi peluang tak boleh. Itu yang setengah NGO tak setuju. Tapi itulah cara lain lah. Dia bila penagih, dia pun sebagai pengedar kecil-kecilan. Ada tu masalah yang berlaku. Jadi pihak PDRM pun bukan sahaja nak ambil bawah Akta dah Bahaya bawah Seksyen 39C. Bersama dengan A, B kan. A biasa sikit. B tu orang takut gantung sampai mati. Tapi ada C lagi sebenarnya. C ni tak gantung. Tapi yang tegar ni akan dipenjara sekurang-kurangnya 5 tahun hingga 7 tahun. Jadi mungkin boleh bagi kesedaran kepada golongan ni supaya dia taklah jadi penagih tegar ni. Dan masa sama dia tak akan mengganggu orang nak pulih kat luar ni. Dan terlibat dengan masalah pengedaran dadah secara kecil-kecilan. Jadi kita cuba tengoklah macam mana di pihak PDRM sebab EDK kita lebih rawatan pemulihan. Itulah penguasaan dan segi dari kerjasama antarabangsa memang semua seluruh dunia bersama. Kita peringkat Asia, di peringkat dunia pun kita ada. Jadi itulah kerjasama tu tak boleh lari sebab kita pun bukan masalah kita ni, masalah global. Dan kerjasama pertukaran maklumat, pertukaran kaedah rawatan, pertukaran agensi penguasaan antara PDRM dengan polis di luar pun berlaku. Itu kerjasama yang kita buat sama. Itulah ada kerjasama di antara AJK dan juga agensi keselamatan di negara. Semua kena ada kerjasama. Dan agensi lain, itulah secara ringkasnya tugas ataupun peranan perkhidmatan yang disediakan oleh pihak agensi dan kebangsaan. Baik Tuan, terima kasih Tuan Roslan Husin, pengarah agensi dan kebangsaan yang telah memberikan penjelasan, penerangan secara mendalam yang boleh kita ambil iktibar daripada apa yang diperkatakan oleh Tuan Roslan tadi. Bagaimana juga peranan yang dimainkan oleh masyarakat perlu tahu ADK ini mencegah dan juga merawat mereka yang terlibat dengan penyalahgunaan dadah, terutamanya penagih-penagih yang sentiasa ada di negeri Terengganu ini khususnya. Baik Tuan, yang kita pun telah memberikan penjelasan tadi. Tuan telah memberikan penjelasan secara panjang lebar kepada masyarakat di luar sana, terutama pelayar-pelayar FB. Terima kasih atas kesudian bersama kami pada pagi ini untuk terus mengikuti Influencer at Japan Terengganu yang kita bercakap soal tajuk isu penyalahgunaan bahan dan juga pelancongan sosial ke arah pemantapan patriotisme ataupun semangat cintakan negara. Baik Tuan, selain daripada itu, agensi adalah kebangsaan ini dalam menyampaikan perkhidmatan berkaitan rawatan, perubatan, pemulihan pendidikan dan pencegahan dan peserta pangkuasa. Itu adalah visi dan misi jabatan yang telah pun diperjelaskan tadi. Baik, saya nak bertanyakan, nak beralih kepada soalan yang kedua kepada Tuan pada pagi ini. Jadi kadang-kadang bagaimanakah cara untuk mendapatkan rawatan dan pemulihan secara sukarela ni Tuan? Sebab banyak orang yang nak secara sukarela ni satu perkara yang sukar bagi mereka. Jadi bagaimana pandangan Tuan dari sudut ini Tuan? Silakan Tuan. Okay, terima kasih. Dari segi rawatan memanglah, kalau kita tengok data statistik pun lebih kurang 90% tu adalah kes tangkapan yang kita bantu tadi. Hanya 10% yang datang secara sukarela di ADK ataupun pusat pemulihan persendirian. Jadi
kita tengoklah macam mana kita bagi peluang untuk kepada mereka yang berminat ataupun rasa ingin nak mendapatkan rawatan secara sukarela. Sebab ada baiknya sebenarnya bila secara sukarela, orang persepsi masyarakat akan berubah sebab dia nak berubat, dia belum sakit. Macam hospital sakit, memanglah kadang kata masuk pusat, kadang jatuh balik. Orang demam pun lepas keluar hospital ubat, satu masa demam balik kan. Sama sakit sebab penyakit. Cuma penyakit dia tu beza sikit lah. Tapi bila nak dapat ke rawatan pemulihan secara sukarela ni, untuk yang paling mudahnya, siapa yang ada keluarga terlibat boleh terus datang ke pejabat ADK daerah yang berhampiran tempat tujuan. Dan setakat ni insyaAllah di seluruh daerah ada je. Cuma Terengganu ni kita 8 daerah, dia 7 je pejabat. Di Kuala Nerus tak ada lagi. Belum wujud lagi. Kuala Nerus ni di bawah Bersama Kuala Terengganu bersama. Jadi boleh pergi pejabat ADK daerah berhampiran tu, dapatkan maklumat lebih terperinci apa yang syaratnya tak mesti, apa yang boleh, di mana nak pergi yang berhampiran berminat, ataupun di mana pusat pemulihan swasta yang berdaftar dengan ADK, yang kita pun pusat pemulihan ni kita buat pemantauan di masa-masa supaya dia boleh ikut minima, piawaian minima. Kita tak naklah dia ambil kesempatan bagi cas tinggi, perkhidmatan tak ada apa. Jadi pastikan setara lah perkhidmatan diberi dengan cas tu lebih kurang sama. Kita nak biar berbaloi lah keluarga tu. Ini boleh datang daripada ADK daerah, itu yang mudahnya. Ataupun kalau tak nak pun, bagi terutama dari segi penagih yang terlibat dengan dadah opiat, khususnya heroin, morfin, boleh pergi ke pejabat kesihatan, dapatkan maklumat di mana ada yang klinik yang menyediakan metadon. Itu percuma juga. Metadon sebagai dadah gantian untuk kes-kes yang tegar ataupun nak berhenti, dia boleh ambil dadah gantian metadon untuk memastikan dia boleh hidup dengan normal balik, boleh bekerja, tak ada giannya pun boleh dapatkan tu baik dia. Ataupun dapatkan di klinik-klinik yang berdaftar dengan pihak KKM. Klinik swasta tak kena bayar, dia belilah. Itu bezanya. Buat KKM yang free, bawa ADK free. Pilihan di tangan ahli keluarga masing-masing. Ataupun nak tengok dari segi program lebih kurang sama, pendekatan lebih kurang sama, pendekatan sektor sosial, kerohanian, perubatan itu lebih kurang sama sebenarnya. Cuma mungkin dari nilai tambah tertentu berbeza antara perkhidmatan yang disediakan ADK. ADK sendiri pun kalau tengok kita ada 13 tadi untuk segmen-segmen tempat sukarela tu. Kita ada di Kota Baru, klinik CNC Kota Baru, itu lebih kepada golongan remaja. Di CNC Jerantur untuk yang kes biasa lelaki, dan untuk wanita kita ada di klinik QMK ataupun di Bacok wanita. Di Kelantan ada Bacok. Di Tampin ada untuk wanita. Kalau yang masalah mental pun kita ada, kita kerjasama dengan pihak hospital di klinik QMK Tampoi, kerjasama dengan pihak hospital Permai. Sebab kebanyakan sekarang ni bila dah ambil dadah jenis sintetik ni, kebanyakan akhirnya memang akan menghadapi masalah mental. Jadi kita pun perlu kalau dulu kita tengok penagih ni kurus, berair mata, macam mayat hidup, rangka hidup. Tapi sekarang dah berubah trendnya, badan normal, tapi dari segi mentalnya yang menghadapi kerosakan teruk. Jadi itu yang lagi mencabarnya. Bukan setakat batu, perawatan saya berubah. Nampak dia punya fizikal nampak fizikal, okey, smart je orangnya, baik, cantik. Tapi dalaman memang bermasalah. Itu pun perlu diubat. Itu kita perlu rawatan bersama, bukan penagihan je, tapi masalah mental pun kena dirawat dari pihak yang berkenaan. Dari segi hospital kita kena kerjasama. Dan untuk ada lagi di Karangan, Kedah pun ada. Itu untuk yang untuk yang masih bersekolah. Dan kita menyediakan perkhidmatan untuk belajar dalam tu sebenarnya. Tahun lepas pun ramai yang ambil ujian SPM, ada yang berjaya, alhamdulillah berjaya. Itu yang tujuannya untuk bagi peluang. Mungkin yang tak nak kita boleh sini. Mungkin kalau kat luar mungkin dia keluarga tak mampu nak kawal, duduk dalam tu mungkin lebih dikawal, lebih selamat di pusat pemulihan ni. Jadi bukannya kita kata masuk terkurung semata-mata. Ada ikut keperluan-keperluan klien. Macam wanita ni ada program-program untuk wanita. Pelajar sekolah, remaja biasa. Yang mental kita ada perawatan ni supaya ada keperluan untuk ni. Dan pihak KKM sendiri pun dia buat Oscar sekarang ni. Oscar pun tempat bersepadu untuk dapat rawatan secara percuma pun. Dan sukarela. Di situ pihak hospital mungkin bagi segi perubatan, dari segi psikologi, dan ADK akan bagi dari segi sosial. Itu yang perlunya untuk kita sama-sama datang. Yang penting datang ke ADK, datang berjumpa pihak ADK daerah, datang ke pihak Jabatan Kesihatan, berbincang apa keperluan
puluhan kita sebenarnya. Kita tak tahu. Betul. Sebab setiap orang tu berbeza. Masalah yang berlainan. Puncanya berbeza, jenis dadah berbeza, tempoh berbeza. Jadi itu yang memerlukan komitmen daripada keluarga sendiri dan penagih sendiri datang. Jangan malu, jangan segan. Macam sakit biasa sebenarnya. Ya. Itu kita harapkan macam itulah. Gitu kan? Ya. Baik, itu adalah bagaimana cara untuk kita mendapatkan rawatan yang secara sukarela. Kadang-kadang masyarakat ni dia rasa malu tuan, dia malu. Dia tengok ada anak-anak yang terlibat dengan gejala dadah ni, rasa malu. Dia biarkan begitu saja. Jadi inilah tugas dan peranan yang dimainkan oleh masyarakat, sentiasa membantu kerajaan dalam menangani masalah dadah ini, dan termasuklah golongan belianya. Dan ini telah membuktikan bahawa pihak AADK ini sentiasa memberikan orang kata apa, penjelasan daripada pihak sekolah. Ada hubungan dengan pihak sekolah, dengan institusi pendidikan tinggi, swasta dan sebagainya, demi memastikan bahawa mereka ini tidak terlibat dengan gejala dadah. Sebab itulah hari ini kerajaan yang kerajaan yang prihatin dengan masalah yang melanda hari ini, yang membantu sama masyarakat bagi memastikan dadah ini akan terhapus. Tapi inilah yang dikatakan orang kata masalah penagihan dadah ini boleh kita kata sebagai tanpa nokta. Payah nak berubah tuan-tuan. Jadi itulah peranan yang dimainkan oleh masyarakat, oleh MPKK terutamanya di kampung-kampung, peranan pemimpin belia yang terlibat bersama-sama membantu untuk mencegah masalah penagihan dadah ini, terutama di kalangan golongan-golongan remaja yang kita katakan nak kata tak selesa sangat tuan, tapi ada dia punya peningkatan tu tuan. Jadi inilah yang dimainkan oleh pihak-pihak AADK dalam membantras penyalahgunaan dadah ini. Baik tuan. Jadi selain daripada itu kita mengetahui bahawa sebagaimana AADK ini melaksanakan penambahbaikan dan berterusan untuk meningkatkan keberkesanan program-program yang dilaksanakan, yang seperti mana tuan jelaskan tadi, termasuklah mencegah seseorang yang terlibat daripada dadah, merawat dan memulih penagihan dadah, mencegah penagihan semula dan membantras bekalan, pengedaran dan juga penyalahgunaan dadah. Baik. Jadi yang seterusnya kita nak minta penjelasan daripada pihak AADK. Boleh tak bagaimana pihak tuan menyatakan program ataupun insentif bersepadu yang telah dilaksanakan oleh pihak AADK itu sendiri tuan? Silakan tuan. Okay, terima kasih Tuan Haji. Dari segi program inisiatif bersepadu ni mulai bulan lepas kita mula, sebab kita rasa kita adalah dasar negara sebenarnya yang telah dibentuk untuk memastikan kolaborasi kerjasama antara jabatan untuk memastikan program atau aktiviti pengedaran dan pemulihan dadah ni kita boleh tangani bersama. Walaupun kita ada jentera tu, tapi kadang nampaknya belum berapa kukuh lagi. Sebab itu tahun lepas AADK telah membentangkan buat projek rintis di 12 kawasan untuk pastikan tengok macam mana kolaborasi kerjasama antara jabatan tu boleh, dan kita bentang pada Yang Amat Perdana Menteri, dia setuju pada tahun lepas. Dan kerajaan sendiri pun dalam bajet tahun 2020 telah dibentangkan dan kerajaan setuju memberi bajet khusus untuk program ni sebanyak 15 juta untuk menggerakkan jabatan kerajaan dan NGO untuk sama-sama membantu dalam masalah penyalahgunaan dadah, subsisten dan perjuangan sosial. Sebab kita tengok dadah ni sebenarnya bukan isu utamanya. Memang dadah tu last sekali, akhir sekali. Tapi sebelum nak jadi penagih dadah ni mungkin ada isu-isu perjuangan sosial yang perlu ditangani bersama. Contohnya, seorang pelajar tak tiba-tiba jadi penagih. Tiba-tiba, dia mesti ada, sebelum tu apa berlaku? Sebelum tu mungkin ada dari segi konten sekolah. Contohnya. Bila konten sekolah, ini lah perjuangan sosial ni. Konten sekolah, merempit. Itu dia tengok dari luar-luar ni. Padahal dari segi ekonomi pun mungkin mempengaruhi. Bukannya masalah dadah tu sendiri. Tapi yang sebelum-sebelum kita tengok track record macam mana. Begitu kita rasa perlu komitmen antara jabatan dan NGO lain pun sama terlibat. Jadi supaya lebih jitu tindakannya. Kalau kita tumpu kepada penagih saja ataupun tumpu kepada pengedar saja, tapi isu pokoknya masalah dalam masyarakat tu, pencungan sosial masyarakat tu sendiri, puncanya tengok balik. Contoh bila di kalangan konten sekolah memang agak tinggi sebelum ni, tapi sekarang alhamdulillah kalau ditunggu dalam kekurangan lah. Tempat lain pun saya sama. Bila masalah konten sekolah kita tengok balik, kenapa pelajar tu konten sekolah? Bila konten sekolah ni mungkin dari segi dalam sekolah tu sendiri ataupun meski mungkin dari segi dalam keluarga sendiri. Jadi itu kita tengok balik. Dia takut dia konten sekolah lama-lama bercampur merukut dan lain lain. Jadi sebelum terjerumus. Kita sekat awal lagi. Sebab tu pencungan sosial kita hadapi bersama. Kita perlu komitmen pejabat pendidikan, pihak sekolah untuk pastikan pelajar ni kalau konten bagi nama kat mana, kita akan cuba cari sama-sama. Dan itu peranan
jabatan lain rela membantu, Ya. pihak polis, ADK sendiri. Kita buat rondaan tengok kat mana pot-pot pelajar lepak contoh. Tu contoh kalau melepak. Kalau menepit pun sama, dia minta bantuan JPJ supaya kita tahu kat mana apa sebenarnya puncanya. Lepas kita jumpa Mencari punca yang sebenar. yang lepak kenapa tengok. Ya. Mungkin setengahnya sebab Suka-suka. dia ikut kawan. Mungkin setengahnya dia tak minat belajar. Nak Nak mencuba ikut. Perasaan nak mencuba. Ataupun satu lagi sebab dia bukan lepak ni, kita keluar di rumah pun dia Boring. boring. Mak bapak dari segi ekonomi rendah, kadang-kadang mak kerja, bapak kerja, dia Keluar dia petang balik terbiar. malam, tak sempat. Dia pun tak sempat. Jadi anak pun ambil kesempatan. Tak nak belajar, tu kita tengok. Mungkin tu yang perlu pula peranan pejabat agama, pejabat zakat untuk bantu, pejabat kebajikan nak bantu keluarga macam mana naikkan Untuk ekonomi. masyarakat barangkali Supaya ekonomi keluarga boleh naikkan, barulah mak bapak lebih boleh tumpu pada anak-anak. Kalau tak, dia lebih tumpu pada ekonomi keluarga, memang anak-anak terabai, boleh jadi ciciran lain. Sebab itu kita buat kolaborasi ni antara jabatan inisiatif ni. Kita teruskan, bila dapat bajet kita mulakan awal tahun, walaupun itu bulan Julai tahun lepas sehingga Disember, nampak positif. Kita sambung balik Januari, tapi kekangan bila tiba-tiba satu dunia dilanda COVID-19, maka program tergantung, tergendala. Bajet tu kita nak turunkan, dah turun sebahagian ni, tak boleh nak buat program. Bila buat program, SOP dah banyak sekarang, kekangan. Jadi macam mana kita teruskan. Dari segi kolaborasi ni, kita untuk memudahkan, kita pilih beberapa kategori sebenarnya. Dari segi yang pertama, kita kawasan nelayan. Sebab tak nafikan kawasan nelayan ni memang ada penagih, tapi kita pilih. Contohnya kita pilih di Kuala Kedah, di Langkawi, di Kuala Selangor dan di Dungun. Di Terengganu ni kita pilih Kuala Dungun. Bukan bermakna Dungun ni kawasan memang teruk, tak, bukan. Tapi kita pilih, kita nak mencegah dan kita cari satu model yang sesuai untuk kawasan nelayan. Apa sebenarnya? Program aktiviti sesuai untuk membantu kawasan nelayan. Dan yang kedua, kita pilih kawasan Felda. Kawasan Felda, kita pilih Felda Lubuk Bebau, Felda Keratung di Terengganu, di Pahang, Felda di Johor. Jadi di Terengganu ni ada tak kawasan Felda yang terlibat? Kita tak ada. Sebab kita pilih kawasan tertentu. Untuk buat kajian rintis, kita buat kajian supaya kita tahu apa model sesuai di Felda ni dia. Kita buat di Felda, memang Felda pun tak nafikan, memang banyak kes penangian. Tempat mudah. Tapi saya ingatkan lagi, bukan yang kita kalau pilih tu bukan kawasan sebenarnya paling tinggi di Malaysia. Tapi nak pilih model yang sesuai. Sebagai pilot project macam gitulah. Pilot project. Dan yang ketiga, kita pilih di kawasan PPR. Kawasan perumahan rakyat ni memang tak nafikan. Kalau tengok di kawasan Kuala Lumpur, di Selangor, itulah budaya hidup dia orang. Memang banyak kes jenayah, kes rancangan sosial, kes dadah, banyak kali kita pilih beberapa kawasan. Contoh di PJ, di Johor Bahru. Lepas tu hidup dia nelayan, Felda dan kawasan perubahan macam tu. Jadi kita buat tu supaya tengok kerjasama jabatan terlibat. Dan yang keempat, kita pilih kawasan umum lah. Macam di Pekalan Cepu, tak ada, semua ada situ. Kawasan bandar tu, pinggir bandar. Jadi kita tengok, nak tengok nanti satu model yang sesuai. Tahun ni kita tengok, kalau berjaya tahun ni, tahun depan kita akan tetapkan dah. Kita dah pilih dah, kita dah pasti 155 kawasan berisiko tinggi. Jadi dengan model yang inisiatif bersepadu ni, kita akan gunakan yang berjaya, yang baik tu kita guna untuk tahun depan. Dalam inisiatif ni kita melibatkan semua jabatan kerajaan. Di peringkat daerah tu akan diketuai oleh Tuan Pegawai Daerah sendiri. Jadi dia banyak peranan dibantu oleh pegawai daerah. Contoh, dia akan menggerakkan mana-mana jabatan di peringkat daerah untuk sama-sama. Bukannya program yang tidak ada sebenarnya. Program jabatan masing-masing, tapi kita tumpu kawasan tu. Kalau pejabat agama tahu kawasan, katakan Kuala Dungun ni, pejabat agama banyakkan program kat situ. JKM pun tumpu kat situ. Jabatan belia pun tumpu sukan situ. Supaya kita tahu apa yang program sesuai kat situ secara kolaborasi, kerjasama. Begitu dengan NGO, kita pilih NGO tak ada modal, tak ada dana, kerajaan bagi dana tahun lepas. Jadi buat program yang berterusan, bukan satu penemuan off. Jadi bila semua kita bergerak sama-sama, insya-Allah masalah rancangan sosial kita beratasi. Dapat dikurangkan. Bila dikurangkan masalah sosial, automatik rantaian tu akan kurang. Last kali tak adalah kuranglah masalah penagihan dadah. Nah, apa supaya tapi nak kurangkan. Sebab tu kita sekarang kita buat tagline dadah terkawal 2025. Dadah terkawal. Dulu bebas dadah 2015, memang tak boleh bebas. Bukan setakat Malaysia gagal, seluruh dunia tak boleh bebas. Jadi kita tukar dadah terkawal 2025. Mungkin insya-Allah kita boleh kawal sekarang. Kita cuba kawalkan tempoh 5 tahun ni, kita cuba kawalkan. Nak bebas memang tak boleh tadi. Jadi itulah inisiatif ni mungkin dapat tengok macam mana kerjasama tu boleh membantu
Bila setiap jabatan beri sikit sumbangan masing-masing, insya-Allah dan NGO kita bolehlah menyekat ataupun menghindarkan yang dah terlibat tu keluar daripada kelompok penagihan itu. Kita harapkan macam itulah dengan kolaborasi Universiti Bersepadu ni. Baik. Terima kasih Tuan Roslan Husin, pengarah AEDK Terengganu yang telah memberikan penjelasan bagaimana program-program bersepadu di antara AEDK dan juga program-program antara jabatan-jabatan yang terlibat dalam memastikan untuk kita membendung dan mengatasi masalah dadah yang berlaku di negara kita, khususnya di negeri Terengganu pada hari ini, termasuklah jabatan-jabatan seperti Jabatan Kesihatan, Polis, Rela, JKM, Jabatan Agama Islam, termasuk juga Jabatan Penerangan itu sendiri. Tuan, mungkin kita sentiasa terlibat dan baru-baru ini pun kita ada buat program Info on Waste dan kita masuk kampung masuk kampung-kampung kawasan batu, taman perubahan dan sebagainya. Kita memberi tahu kepada masyarakat di luar sana bahawa betapa pentingnya untuk menghapuskan jalan-jalan dan satu saya rasa satu program yang baik, yang amat baik, yang kita perlu diteruskan. Begitu juga ada jabatan-jabatan lain. Baik Tuan, sebelum kita berehat, kita soalan yang terakhir untuk kita ajukan kepada Tuan, dan selepas ini kita nak beri peluang kepada pelayar-pelayar FB kita untuk bertanya soalan kepada Tuan Roslan Husin ini, pengarah AEDK Terengganu, tentang apa jua soalan berkaitan dengan yang kita bincangkan hari ini adalah isu penyalahgunaan bahan dan pelancongan sosial ke arah pemantapan patriotisme ataupun semangat cintakan negara. Baik Tuan, soalan terakhir dalam pusingan pertama ini saya nak minta penjelasan daripada Tuan, bagaimanakah program yang dijalankan oleh pihak AEDK ini kita dapat nak menerapkan juga nilai patriotisme dalam jiwa masyarakat yang terlibat pada hari ini. Tuan, silakan Tuan. Terima kasih. Yang untuk program ni tengok dari segi dalam program dalam pusat pemulihan sendiri, kalau kita tengok sekarang ni kita ada 8 komponen yang kita gunakan, dan salah satu dari segi dari segi model untuk moral dan tata negara. Itu memang ada dalam pusat, dia terapkan di Puspen. Bagi kita, kalau dia sebab kita sebagai penagih ni mungkin hidup dia berbeza. Jadi bila kita nak jadi sebagai manusia yang sempurna, jadi kita kena bagi terapkan, selain kita bagi counselling, bagi latihan kerjaya, vocational, bagi psikopendidikan, tapi dari segi fizikal, tapi kita tak luput dari segi tata negara ni kita ambil berat supaya kita tahu masa dia sebagai penagih kat luar tu, kita tak ingat pun daftar mengundi tak. Jadi ADK pun kita ada masa pusat, kita wajibkan daftar mengundi yang tak daftar supaya tak untuk tanggungjawab dia sebagai cinta negara, sebagai pengundi sudah tanggungjawab. Kita pastikan semua masuk pusat tak mendaftar, kita daftarkan, tolong bantu daftar, kita panggil SPR masuk untuk bantu program. Dalam masa sama kita buat program bila apa sambutan pun, sambutan hari kemerdekaan, apa sambutan selalu kita buat dia peringkat dalaman, kita buat program. Itu untuk pastikan yang penagih tu boleh ikut program. Dan dari segi di luar sana pun, di luar pun kita biasa kita buat program dengan masyarakat lah. Apa program supaya dia bersama dan dua dalam satu. Itulah kita seringkasnya. Kita tak pinggirkan isu-isu semangat cintakan negara dalam program pemulihan kita. Baik, terima kasih atas penjelasan yang diberikan kepada kita bagaimana program-program yang dijalankan oleh pihak AEDK itu sendiri juga menerapkan nilai-nilai cintakan negara ataupun semangat patriotisme di kalangan mereka yang terlibat ini, bukan sahaja di luar sana, tapi hari ini kita memandang masyarakat bagaimana melihat untuk semangat cintakan negara itu juga penting, dan inilah yang dimainkan oleh pihak AEDK itu sendiri dengan dibantu oleh jabatan-jabatan yang terlibat dan memastikan semangat cintakan negara mereka ini tidak luntur begitu saja. Baik, kita untuk pusingan yang pertama ini saya rasa telah pun selesai, dan kita nak memberi peluang kepada pelayar-pelayar FB untuk soalan. Saya rasa ada satu soalan daripada pelayar FB ini yang selepas ini kita akan buka soalan dan kita akan beri peluang kepada pelayar-pelayar FB untuk bertanyakan soalan kepada Tuan Roslan, pengarah AEDK, dan sebelum itu kita nak berehat dan kita akan saksikan satu video yang disediakan oleh pihak Jabatan Penerangan Terengganu, video yang bertajuk Satu Iltizam. Sama-sama kita saksikan dan kita berehat buat seketika. Maka kami, rakyat Malaysia berikrar, rukun negara dibaca dengan penuh penghayatan. Rukun negara merupakan satu iltizam yang perlu dipenuhi dalam kehidupan seharian meskipun kita tidak menyedarinya. Kepercayaan kepada Tuhan,
Uniknya Malaysia adalah melalui kepelbagaian kaum yang dimiliki. Bantulah dan hormatilah sesama masyarakat, tidak kira bangsa dan agama mahupun usia, agar keharmonian negara kita dapat dikekalkan. Kesetiaan kepada raja dan negara. Apalah guna sebuah negara tanpa raja yang memerintah? Perdana Menteri juga tidak asing lagi. Kita ketahui bahawa beliau adalah pemimpin bagi sesebuah negara selain daripada raja. Beliau juga tunjang utama dalam membantu raja memimpin sesebuah negara tersebut. Tanggungjawab yang besar dipikul bagi menaikkan dan membanggakan sebuah negara bernama Malaysia. Keluhuran perlembagaan. Dalam perkara 152, Perlembagaan Malaysia telah termaktub bahasa Melayu adalah bahasa rasmi di Malaysia. Dahulunya, rakyat sangat bangga dan memertabatkan bahasa Melayu tanpa sebarang percampuran bahasa dalam komunikasi dan sebagainya. Namun, generasi muda Malaysia hari ini begitu cenderung untuk mencampurkan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dalam satu ayat. Kedaulatan undang-undang. Mendaulatkan undang-undang bermakna patuh atau terikat kepada peraturan yang telah ditetapkan. Mematuhi undang-undang atau peraturan telah dilatih sejak dari bangku sekolah lagi. Meskipun dilihat undang-undang itu kecil, namun ia penting dalam mendidik pelapis negara. Kesopanan dan kesusilaan. Kesopanan merupakan satu amalan mulia yang telah diajar di dalam agama. Tidak kiralah apa jua agama, sudah pasti kesopanan adalah tunjang utama dalam melahirkan seorang pemimpin yang berjaya dan disegani, dihormati ramai. Ikrar bukanlah sekadar lafaz dan ungkapan tanpa makna. Sematkanlah dan hayatilah setiap baik perkataan dalam rukun negara. Ikrar adalah aku janji yang perlu disematkan dalam diri setiap individu sebagai tanda cintakan negara. Okey, terima kasih. Demikianlah tadi tayangan video yang bertajuk Satu Iltizam yang disediakan oleh Jabatan Penerangan Terengganu khusus untuk anda semua yang berada di luar sana yang sedang mengikuti program Live FB Jabatan Penerangan Negeri Terengganu sempena program influencer at Japan Terengganu bagi tahun 2020 dan bersama-sama saya masih lagi kekal sehingga tamat rancangan ini iaitu yang berusaha Tuan Roslan bin Hussein, pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan Negeri Terengganu. Baik tuan, kita sambil kita memberikan informasi dan maklumat berkenaan AADK, kita ada juga menerima soalan daripada pelayar-pelayar MP kita tuan. Pada pagi ini kita ada satu soalan daripada Nur Iman, iaitu dia bertanyakan tentang apakah ciri-ciri perubahan fizikal yang berlaku kepada anak-anak yang terlibat dalam masalah penyalahgunaan dadah ni tuan. Ini soalan daripada kita punya pelayar FB yang sedang mengikuti siaran secara langsung. Silakan tuan. Okay, terima kasih kepada yang bertanya. Siapa saudara? Nur Iman. Nur Iman. Yang bernama Nur Nur Iman ni, yang berkaitan tentang ciri-ciri fizikal yang mereka terlibat dengan masalah penyakit dadah. Ya. Untuk makluman pendengar semua, dari segi masalah penagihan ni, dia ciri-ciri penagih ni, dia ada ciri dari segi ciri fizikal, perubahan perilaku dan perubahan psikologi. Ya. Jadi kita tengok tiga ni, yang tanya tentang fizikal je, tapi saya masukkan tiga-tiga lah sebab kita nak tengok setiap perbezaan perubahan dari segi tiga aspek ni kita tengok tu. Kita tengok dari segi fizikalnya, mungkin kalau yang ambil opiat zaman dulu kita sebut awal tadi. Dari segi dari segi mata kita tengoklah. Anak-anak yang terlibat, mereka terlibat ni biasa tengok matanya, kalau yang ambil jenis dadah opiat ni biasanya mata berair, merah, kita tengok zaman dulu tu. Sekarang tak nampak sangat dah. Itu pun kalau dia tengok dari segi tingkah laku beza. Kalau dia nak menutupi mata yang merah tu kena pakai spek mata hitam. Betul kita tengok malam pakai hitam juga. Tengah hari tak apalah mungkin silap ni. Yeah. Malam pakai juga. Lain macam Lain macam tu kan.
orang dah stigma benda tu. Jadi tengoklah dari segi mata tu mungkin boleh nampak dari segi fizikal. Lepas dari segi selera makan pun fizikal, tengok macam mana makan. Kadang tak lalu makan. Lalu. Kalau ambil Selera hilang lah. selera hilang selera. Sebab kalau kita tengok pun yang ambil dadah sintetik pun di kalangan wanita ni, dia ambil dadah supaya tak selera makan. Supaya nak kuruskan badan. Asalnya nak kuruskan badan supaya tak selera makan, boleh kuruskan badan, tapi lama-lama jadi penagihan. Orang dulu penagih tu memang kurus, tapi orang sekarang yang badan saiz besar ni nak kurus pun ambil dadah juga. Jadi tengok dari segi selera makan tu. Jadi tak semesti semua orang tak selera tu penagih. Mungkin dia dah kenyang, mungkin dia tak nak makan lagi. Itu kita tengok balik. Itu dari segi perubahan selera makan. Dan dari segi perubahan fizikal badan pun tengok. Daripada dia terurus jadi tak terurus. Itu memang nampak lah. Kalau dulu dia boleh mandi pagi, sekarang tak mandi mungkin. Dan nampak tak urus, rambut pun tak sempat nak fikir dah. Dia fikir masalah nak cari duit untuk beli dadah. Dia tak sempat nak fikir nak urus diri dah. Itu benar perubahan fizikal dia. Dan kalau tengok dari segi badan tu, dia tengok kurus tu mungkin lah. Kalau ambil jenis tu, jenis opiat. Tapi kalau yang ambil ATS ni, dadah sintetik, tak semesti badan kurus, badan normal. Itu kita kena tengok dari segi perubahan psikologi, perubahan tingkah laku dia. Tak boleh nak bergantung pada fizikal semata-mata. Lepas tu dari segi gerakan badannya. Kalau ambil yang setengahnya dia akan menggetar. Bila dia gian timbul, dari tarikan tu, kesan tarikan dadah tu akan menggetar. Kalau dia heroin maupun morfin ni, dia akan timbul macam tu. Macam penagih alkohol. Kalau tak ambil alkohol, dia akan menggetar tangan dia. Itulah. Ciri-ciri penagih memang ada di situ. Dari segi mata tadi, badan pergi, hidung berair. Itu biasalah. Penampilan dia. Barangkali penampilan. Penampilan tu memang dari segi fizikal boleh nampak. Bagi penagih yang ambil dadah tradisional, opiat tadi, heroin, morfin. Tapi sekarang ni bila kita ramai penagih beralih kepada dadah sintetik, ATS, ekstasi, apa pil kuda semuanya. Dari segi penampilan tak nampak sangat. Fizikal ni nampak okey, normal, tak ada masalah. Tiba-tiba dia mengamuk, mak bapak kena bunuh, kena cedera, bila minta duit tak bagi, kena ugut. Tu bab tak nampak. Kita kena tengok dari segi tingkah lakunya. Tingkah laku dia antara ciri-ciri tingkah laku yang biasa di kalangan mereka ni, dia penafian, sindrom penafian. Kalau kita tengok fizikal tak elok, kita tanya kenapa dia akan nafikan. Bukan masa dia kata cari alasan kenapa badan dia mata merah, kata mata berair lah, silau lah, masuk abuk lah. Dia akan menafikan dia menagih. Rambut tahu tak sempat lah, tak sempat nak sikat. Pakaian pun tak sempat nak gosok baju lah. Dia menafi. Tu tingkah laku dia akan suka penafian tu. Ciri-ciri dia. Atau yang keduanya, kalau dari segi ini, dia suka memberontak ataupun melawan. Itu pun ciri-ciri. Kalau dulu dia diam je, sekarang dia akan, bila sikit ke taman sintetik, dia akan agresif, lebih sikit. Kalau kemurungan teruk. Kalau ni dia agresif, itu yang sebab dia ambil lah tu kalau untuk merempit, untuk berani. Jadi bila, kalau dulu mak bapak tegur, senyap je. Sekarang ni bila mak bapak tegur tak duit, dia mengamuk. Sebab dia dah, sikap tu berubah dah. Kita tengok perubahan tu. Kalau tak ambil benda tu, tak berani nak berempit sampai nak bawa mahu tu, tak berani saja. Tapi nak bagi berani tu. Bila tu kesannya tingkah laku dia akan berubah. Dan dalam masa sama, dari segi dari segi penampilan pun memang nampak, walaupun fizikal dan dari segi ni perbuatan tingkah laku dia. Mungkin dia suka menyendiri dalam bilik. Sebab dia nak ambil dadah ni, tak bercakap dengan orang tak cakap. Kalau dekat luar orang nampak dia menyendiri dalam bilik. Tapi sekarang ni masalah juga, sebab orang semua bawa handset, gadget duduk dalam bilik, WhatsApp. Tapi kita kena tengok juga, anak-anak kita tengok betul-betul apa sebenarnya berlaku dia menyendiri tu. Dia benda yang baik atau benda tak baik, ataupun mungkin penagih benda lain. Tapi masalah penagihan memang macam tu, dia akan suka menyendiri, menyuruh daripada orang lain, daripada orang ramai tak nak, dari kelompok dia sama grup dia je. Itu dari segi tingkah laku dia tak sampai orang lain dah, sama grup dia je. Dan dari segi psikologinya, perubahan personality dia pun akan berlaku. Dia tengok, dia akan berubah, nampak. Bagi orang biasa mungkin dia mesra, tiba-tiba tak mesra. Ataupun dari segi kadang-kadang dia cakap sorang-sorang, kadang-kadang dia mood baik, mood tak baik berubah tiba-tiba. Itu pun ciri-ciri yang terlibat dengan penggunaan dadah. Tak seperti penagih lagi, mengguna pun dah boleh mempengaruhi benda tu. Dan itu dari segi agresif tadi, memang dia akan mempengaruhi tingkah laku tu. Psikologi dia memang dia lebih panas baran, tak boleh kawal lah. Itu yang menyebabkan dia tingkah laku dia berubah. Dari segi psikologi dia berubah dah. Dan ada setengahnya, ada mungkin akan menunjukkan psikologi yang takut berlebihan, bimbang melampau, paranoid. Itu pun ciri-ciri penagih. Sebab dia kalau ambil yang
yang depression dia akan murungkan berlebihan. Kalau dia seronok berlebihan, murung berlebihan tu yang dia takut. Orang tengok dia pun rasa ini mengata dia. Itu yang kadang dia marah kat orang tiba-tiba je. Keluarga tak kacau pun, tapi dia ataupun bila terlama lagi dari segi mental berubah tu, dia boleh mendengar bisikan. Itu rasa dia arah membunuh ke, dia arah mencederakan orang. Suara halus. Suara-suara halus yang kita tak nampak dia dengar. Ataupun dia nampak orang suruh dia buat. Kita tak nampak. Kesan-kesan tu yang kita tengok sekali bukan setakat fizikal ni. Tingkah laku berubah. Psikologikal berubah. 3 tu kita tengok aspek tu. Kita kena faham ciri-ciri penagihan tu sendiri supaya kita boleh tahu. Kita buatlah laporan kepada pengacara ataupun bawa lah datang berjumpa pihak yang berwajib untuk dapat rawatan. Itulah sedikit lah. Ya Tuan. Terima kasih Tuan Ruslan Hussein, pengarah AADK Negeri Terengganu yang telah pun memberikan penjelasan bagaimana perubahan fizikal yang berlaku ke atas mereka yang terlibat dengan gejala dadah ini. Dan kita kalau boleh orang kata apa, ibu bapa di luar sana, masyarakat, kita kena perhatikan anak-anak kita, rakan-rakan kita barangkali. Dan saya ada pengalaman lah Tuan dalam soal penagihan dadah ini, sebab dulu pun kita memang ada kawan-kawan kita yang terlibat dengan gejala dadah ini. Tapi dia kena pengaruh rakan sebaya. Kita nampak dia ni macam kurus, mata berair, macam tuan beritahu tadi, yang tidak terurus. Kita tanya kenapa ni tak makan lagi, dia kata lapar lah, tak apa, mari kita makan. Jadi ini pengalaman yang saya ada, kita boleh kongsikan bersama untuk kita berikan pendedahan. Dan selepas ini mungkin kita boleh bawa mereka ini berjumpa dengan pihak yang berwajib, AADK dan sebagainya, untuk membantu dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh mereka yang terlibat ini. Baik Tuan, kita nak teruskan lagi program Influencer at Japan Terengganu ini bersama dengan Tuan Ruslan Hussein, pengarah agensi Acara Kebangsaan Negeri Terengganu. Dan kita nak teruskan soalannya seterusnya untuk pusingan yang kedua ini. Dan soalannya seterusnya adalah bagaimana Tuan, individu yang terlibat dalam penyalahgunaan dadah, bahan terlarang, dan bahan terlarang ini dapat membolehkan mereka itu sendiri Tuan. Okay, terima kasih. Sebelum saya menjawabnya ni, kita tengok dari segi pesakit ni. Iya. Sebagai kita kata maklum, dari segi penagihan sebagai pesakit, kita tahu apa sakitnya. Dari segi sekarang ni, kita sebut dia sakit dia, kita sebut penyakit bio, psikososial dan spiritual. Jadi dia sakit ni banyak aspek sakitnya. Bukan sakit dari segi biologi semata-mata. Biologi sakit, psikologi dia sakit, sosial dia sakit, spiritual ataupun kerohanian dia pun sakit. Kita tengok aspek rawatan pun kita ambil bidang tu. Kita tak boleh satu tumpu satu je kita tengok. Sebab tu bila sampai ke ADK ataupun pusat-pusat pemulihan, dia akan buat penilaian tu, dia tengok apa puncanya, apa kediri sakit ni, supaya kita tahu. Sebab lain jenis dadah, lain cara nak merawat, lain puncanya sebab menagih, lain kaedah pendekatan diguna. Jadi kita perlu buat analisa dulu sebelum kita nak bagi rawatan pemulihan kepada mereka terlibat ni. Yang pertama kita tengok dari segi biologi ni. Kalau tengok dari segi KKM ni, metadon dia dari segi biologi, kalau ambil metadon ni dadah ganti, alhamdulillah selesai. Dia boleh bekerja seperti orang normal 24 jam dan 48 jam, lepas tu kena ambil balik. Ataupun setengah ambil yang lebih kuat, dia akan lagi panjang tempoh, 70 jam dia tak perlu ambil dadah gantian, dia boleh bekerja. Dari segi fizikal okey. Kalau tengok yang setengah zaman dulu tu kurus-kurus, masuk ke pusat, kita tahan, bagi makan cukup, minum cukup, tak terlibat dadah, dalam tempoh 3 bulan badan akan sihat balik. Itu dari segi fizikal. Dari segi biologi macam tu lah. Sebab dadah kesan pada biologi tu kita boleh ni. Dari segi psikologi ni, ini pun kena treatment lain pula. Psikologi lebih kepada sesi kaunseling, sesi kelompok, apa ni yang perlu kita tengok balik. Itu yang tujuan pelbagai kaedah kaunseling digunakan untuk membantu ni. Ada yang guna CBT, ada guna IM, macam-macam dari kaedah yang di luar sana. Dari segi psikososial ni nak perlu dirawat, dipulih, bergantung kepada keperluan dan jenis dadah tadi sendiri. Itu yang dari segi psikologi memang dibuat. Asasnya kaunseling bimbingan memang kena buat. Tak boleh dia makan ubat je terus pulih. Sebab dia sakit lain lagi, sakit psikologi dia yang tak nampak tu. Jadi dari segi sosial pun kena baiki juga. Sebab kalau sosial tadi berpunca daripada masyarakat, kita kena tengok balik, dia kena integrasi dengan masyarakat. Biasanya bila penagih, dia kumpul grup dia je. Jadi kita nak integrasi semua dalam masyarakat supaya boleh bercampur balik. Itu pun kita kena pulih juga. Dan macam nak membantu dia. Sebab itu ada program integrasi. Kita ajak gotong royong, kita ajak bersama masyarakat supaya dia boleh balik normal. Kalau tak dia rasa tersisih, terpinggir. Dari segi sosial dia. Begitu sosial keluarga berkadang dulu masa dia menagih, keluarga dah buang dia. Dia nak pulih balik, dia dah pulih tapi keluarga tak terima. Mungkin penagih terima balik nanti. Jadi kita kena pulih balik hubungan sosial. Bukan dia sakit, keluarga pun sakit juga. Kena
program bersama keluarga sekali. Dan setengahnya dia menagih tak ada kerja, dia mencuri kat luar. Pun kita bagi latihan kemahiran vocational. Kita bagi latihan, kalau contoh di ADK sendiri kita ada CCVC SPA memang khusus. Yang latihan itu ada 7 bidang. Dia dapat sijil yang dikeluarkan oleh pihak MARA atau pihak lain yang membantu dapat pekerjaan. Dalam masa sama kita ada PIK ni untuk transit ni bergerak transit dan dapat kerja untuk dari segi kemahiran vocational. Itu dari segi sukan riadah tu untuk fizikal lah, tak bantu fizikal. Kita yang sihat pun kena bersenam. Kena bersenam betul. Setiap hari ataupun 30 Ha, minit sehari, tak pun 3 kali Seminggu. seminggu. Itu kita yang normal. Yang sakit ni lagilah kena perlu berterusan. Perlu beri perawatan lah. Dari segi fizikal dan kemasyarakatan. Dan dari segi spiritual pun kita tengok juga. Setengah-setengahnya mungkin dia kurang jati diri sebab pegangan agama lemah. Tak mengamalkan agama, jadi kita bagi agama masing-masing lah. Kalau Islam, masing-masing agama masing-masing. Supaya spiritual dia pun kena dibaiki. Bila iman kuat, kerohanian, iman kuat, insyaAllah macam zaman Rasulullah tu. Bila iman kuat, dengan serta-merta dia boleh curah semua arak-arak. Itu pun seni dadah ke penagihan, tapi dia boleh buat. Sebab itu kita anggap biologi kena bio, psikososial, spiritual ni 4 bidang ni kena rawat. Itu tujuan rawatan sebenarnya. Bukan satu je, kan ingat satu. Jadi kena seimbang. 4 komponen ni ikut pula masing-masing. Kita bukan merawat satu aspek je. Semua tempat pun sama je. Bukan di EDK, di swasta bersama, di Kementerian Kesihatan bersama. Kita bukan satu aspek. 4 aspek ni dia ambil berat dalam nak membantu rawatan pemulihan tenagih sebenarnya. Itu je yang kita untuk ringkas secara ringkasnya. Baik, terima kasih atas penjelasan yang diberikan oleh Tuan Ruslan Hussein berkenaan dengan individu yang terlibat dalam penyalahgunaan bahan terlarang dan yang dapat dipulihkan secara orang kata apa, kita buat sedikit demi sedikit dan lama-lama mereka ini akan pulih. InsyaAllah nak kata sepenuhnya mungkin tu, tapi boleh kita slow-slow orang Terengganu kata. Tuan faham cakap Terengganu lama di Terengganu. Jadi baik tuan, kita sebelum selepas ni kita nak beri peluang juga kepada pelayan APK kita nak bertanya, dan saya nak ajukan soalan terakhir lah. Kita kata pusingan yang kedua ni untuk yang soalan terakhir ni tuan, dalam konteks AADK itu sendiri, bagaimana pendekatan yang dijalankan oleh AADK bersama jabatan kami tuan, Jabatan Penerangan, dapat membantu nak menyalurkan maklumat kepada masyarakat berkaitan dengan penyalahgunaan dadah seperti mana yang saya sebutkan tadi. Kita yang pertama baru ni kita buat info aware, dan selepas ini mungkin ada lagi program-program kolaborasi bersama untuk kita memastikan penyalahgunaan dadah ini ataupun mereka yang terlibat dalam dadah ini akan dapat kita hapuskan. Okey, terima kasih. Dari segi usaha sama ni memanglah kita terima kasih kepada pihak Jabatan Penerangan yang telah sama-sama berkolaborasi dengan ADK untuk membantu mewawarkan apa yang kita perlu sampaikan. Macam mana saya maklum awal ni, di pihak ADK sendiri kita memang terhad pejawatannya, sumber pun terhad. Jadi kita tak mampu nak jumpa, kalau di Terengganu lebih kurang 1.2 juta penduduk. Jadi nak jumpa semua tu memang tak mampu. Nak dengan ada kerjasama dengan pihak penerangan ni, alhamdulillah kita boleh luaskan lagi. Kalau kita pasang billboard, mungkin orang tengok, ada yang baca dan tak faham. Ataupun kita pergi ke kumpulan sasar, kita pilih kepada berisiko je. Kat sekolah mungkin ada lagi segolongan yang masyarakat ni mungkin tak sempat. Kata ibu-ibu, orang dekat rumah tak sempat. Ataupun memang yang ni tak sempat nak bersama dengan melalui kerjasama dengan info aware contoh tadi. Kita apa info tu kita boleh sampaikan lebih luas ni. Pihak penerangan boleh pergi ke setiap ceruk kampung, taman perumahan untuk menyampaikan apa info ADK, apa info jabatan lain pun kita sama-sama lebih jitu lah, lebih banyak membantu selain satu sampai ke kampung, sampai ke semua tempat. Kalau ADK nak jumpa seorang-seorang lambat. Dengan ini mungkin ada yang boleh secara menyeluruh, ramai yang boleh dengar. Dia tak perlu datang program panjang, dengan masa singkat apa info dia beri tu, dia mungkin dari kejutan dia akan hubungi ADK atau penerangan sendiri atau jabatan lain untuk dapatkan info lanjut. Itu je kemudian. Yang penting kita bagi sikit cetusan supaya dia tahu ada apa perkhidmatan ADK, apa yang dah ADK buat, macam mana nak bantu dia dapat sikit info, dia boleh datang. Itu dengan rasa dengan apa ni, bantuan pihak apa ni penerangan ni banyaklah boleh kerjasama ni banyak membantunya. Dari segi yang kumpulan sasar yang kita tak sampai dia boleh sampai. Itu peluang yang teruang ni. Dan kita sendiri pun tak ada band yang boleh. Jadi bergerak kita panggil. Dengan kenderaan ni lebih ramai info-info yang lebih singkat, lebih padat, boleh mencuit hati masyarakat untuk terbuka. Betul. Menyerah anak atau keluarga mereka kepada pihak DK, ataupun beri info-info tentang penagihan tempat mereka, ataupun info pengedaran kepada pihak PJRM. Dengan dia tahu dah kat mana nak buat laporan, kat mana nak mengadu, apa patut buat. Walaupun dia sambil lalu tu, dia boleh beri info yang
mantap kepada masyarakat secara umum macam itulah. Baik, terima kasih Tuan Ruslan Husin atas penjelasan bagaimana program kolaborasi di antara Jabatan Penerangan dan juga AADK. Jadi mungkin selepas ini kita boleh terus bekerjasama melaksanakan program yang kita namakan sebagai rakan strategik selepasnya. Mungkin selepas ini akan kita rancang beberapa lagi program dan aktiviti kita melibatkan, sebab kita di Jabatan Penerangan Tuan, kita ada macam saya sendiri sebagai penyelaras kelab Malaysia kita ada 61 buah kelab di seluruh negeri Terengganu. Dan kebetulan program ini mungkin selepas ini kita boleh masukkan bila kita ada buat camp aspirasi contohnya. Kita boleh memberi pendedahan kepada mereka, kepada pelajar-pelajar ini bagaimana tentang akta penyalahgunaan dadah ini. Kita didik mereka sehingga mereka keluar nanti mereka boleh memikirkan perkara yang lebih baik untuk generasi yang masa depan. Baik tuan, kita ada satu soalan daripada pelajar FB di luar sana yang datangnya daripada Fendi Fan yang bertanya, apakah strategi terkini yang digunakan oleh AADK dalam menangani masalah penyalahgunaan bahan dan juga pelancongan sosial seperti mana yang diwarakan pada ini tuan. Silakan tuan. Terima kasih kepada yang bertanya. Balik semula kepada kita kekangan sumber terma kewangan, kekangan dari segi perjawatan sumber manusia sendiri. Itu sebab kita perlukan satu strategi pendekatan baru untuk memastikan isu penagihan dadah dan pelancongan sosial dapat diatasi dengan lebih secara menyeluruh. Kalau AADK mungkin bajet kita sekian banyak dan kumpulan sasar kita terhad untuk penagih ataupun keluarga saja. Tapi mungkin dari segi kooperasi ni, jabatan lain mungkin jabatan belia dia boleh tumpu kepada golongan belia. Jabatan kebajikan dia perlu minta bantuan tu. Dan dari segi penerangan ni ada kumpulan sasar dia macam kelab je kan. Jadi sekolah ada pihak sekolah. Jadi dengan semua kolaborasi semua jabatan, semua NGO pun kita bolehlah menggerakkan bersama usaha ni. Kongsi sikit tenaga sikit, bila kita buat kongsi yang ringan sama jijik, yang berat sama pikul, kita sama-sama. Dengan bajet AADK 1000, jabatan 1000 kita buat mungkin dah 2000 dah. Dari AADK ada pelanggan 10 macam mana lagi. Dah dari 4-50 jabatan orang hadir. Jadi itu yang strategi sekarang kena berkolaborasi antara jabatan kita rasakan yang terbaik untuk setakat ni. Cuma kita nak carilah kolaborasi tapi pendekatan mana yang paling sesuai. Yang baik. Teman kita tengok dari segi nelayan apa kaedahnya. Felda macam mana? Kumpulan sasar maksudnya. Kita tengok apa yang sesuai program untuk dia orang. Kita tak boleh nak pukul rata sama. Penagih sendiri pun tadi rawatan pun beza-beza. Macam itulah kumpulan sasar kita pun sama, tapi yang penting kita tengok niche keperluan apa keperluan masyarakat sebenarnya. Kita tumpu di situ untuk membantu setiap lapisan masyarakat ni ikut keperluan dia lah. Kita tak boleh nak kata semua sama bagi Panadol semua boleh. Tak boleh. Sebab dia setiap orang ada keperluan masing-masing. Jadi perlu peranan jabatan-jabatan lain, perlu peranan NGO-NGO untuk berkolaborasi untuk membantu setiap mereka yang terlibat dengan masalah dadah ataupun pelancongan sosial ni. Itu yang kita harap, itu yang pendekatan yang paling baik untuk setakat ni lah. Yang pentingnya kerjasama antara jabatan kena erat, kena saling bantu-bantu, saling bertoleransi. NGO pun sama, kita mungkin dia boleh buat, kita pun boleh buat, tapi kalau bersama lagi baik untuk mengatasi apa-apa masalah pun. Sebagai bersatu ni, semangat kita setiap kawan, semangat kita satu warga negara yang ni, kita kena saling bantu-membantu lah. Bukan setakat kita suruh ayat je, tapi antara jabatan antara persatuan-persatuan pun kena sama-sama memastikan negara kita boleh mengawal isu pelancongan dadah. Khususnya kalau dadah ni kita nak harap terkawal 2025 insya-Allah. Masalah sosial lain pun kita samalah. Kita banyak isu-isu yang sosial yang saling berkait di luar sana yang perlu kita ambil komitmen bersama. Itulah seberingkasnya. Baik, terima kasih Tuan Ruslan Husin, pengarah agensi Antara Kebangsaan yang telah pun menjawab persoalan yang dikemukakan oleh pelajar FB kita, Fendi Fan tadi. Terima kasih atas soalan yang diutarakan dan saya rasa kita telah pun melebihi 1 jam kita bersiaran Tuan hari ini. 1 jam saya rasa kita bersiaran secara langsung dalam program Influencer at Japan Terengganu bersama dengan agensi Antara Kebangsaan, dan saya sekali lagi bagi pihak Jabatan Penerangan ingin mengucapkan banyak terima kasih atas kesudian agensi Antara Kebangsaan bersama-sama menjayakan program Influencer at Japan Terengganu, dan insya-Allah kita akan teruskan lagi program seumpama ini untuk kita kabarkan kepada masyarakat di luar sana tentang peranan agensi kerajaan yang terbabi dalam memastikan info dan juga maklumat itu sampai ke peringkat akar umbi. Baik, sebelum itu kita nak wawarkan bahawa di masyarakat luar, pelajar-pelajar FB, bahawa nak memaklumkan pertandingan pengisahan dilanjutkan sehingga 30 September dan seterusnya akan kita beri peluang kepada mereka yang mempunyai bakat Tuan. Kita ada pertandingan pengesahan kenegaraan
yang kita akan adakan di mana tertutup dia sehingga 30 September. Kita lanjutkan lagi sempena bulan kemasan bulan yang bermula pada 16 Ogos sehingga 16 September, tapi kita lanjutkan sehingga 30 September untuk memberi peluang kepada mereka menyertai program yang kita adakan. Baik, sekali lagi bagi pihak Jabatan Penerangan Terengganu mengambil kesempatan, terima kasih khususnya kepada Yang Berusaha Tuan Roslan bin Husin, pengarah Agensi Anti Kebangsaan yang sudi bersama-sama dalam menjayakan program Influencer at Japan Terengganu bagi tahun 2020. Sekali lagi bagi pihak Jabatan Penerangan, terima kasih kepada semua pihak yang terlibat menjayakan program yang kita adakan secara live FB ini, FB Jabatan Penerangan Negeri Terengganu. Sekian dahulu untuk pagi ini, sehingga kita berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Prihatin.